Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio yang mana pada hari ini kita akan membincangkan unit yang pertama iaitu aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan berkenaan dengan subtopik iaitu elemen elektromekanikal. Apakah yang dimaksudkan dengan elemen elektromekanikal ni? Iaitu pecahan elemen elektrik, elektronik dan juga mekanikal. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita lihat slide dan video yang telah dihasilkan. Baik, secara ringkasnya, elemen elektromekanikal terbahagi kepada tiga bahagian ataupun tiga gabungan iaitu elektrik, elektronik dan juga mekanikal. Kesemuanya menjalankan tugas dan juga fungsi yang berbeza, namun tujuannya ialah sama bagi mendapatkan fungsi sesuatu perkakasan. Okey, misalnya perkakasan tersebut ialah mesin basuh. Tujuannya ialah untuk kita basuh baju kita dan juga menggeringkan dan sebagainya lah. Misalnya kita kemukakan satu contoh yang lain ialah vacuum, ialah untuk membersihkan habuk-habuk yang terdapat pada lantai dan sebagainya, untuk membersihkan habuk lah. Baik, berikut pula merupakan perkakasan elektromekanikal yang mana terdapat di sekeliling kita. Yang pertama ialah mesin basuh. Kita sedar bahawa mesin ni terdapat satu panel kawalan ataupun kita katakan sebagai remote lah untuk mengawal dia, sama ada kita nak pilih wash, spin, rinse dan sebagainya. Kita nak pilih program-program tertentu, kita boleh pilih pada panel tersebut dan kita dapat lihat bagaimana mesin basuh telah menjalankan tugas yang tertentu mengikut input dan juga arahan yang telah diberikan oleh siapa? Yang telah diberikan oleh pengguna ataupun kita lah. Seterusnya ialah ketuhar, di mana kita boleh menentukan mode-mode yang tertentu nak bakar ke, kerana kita menggunakan bahan yang berbeza lah, sama ada bahan basah ataupun kita nak masak kek dan sebagainya. Boleh dilakukan dengan pemilihan suhu dan juga masa yang telah di set up ataupun telah ditetapkan lah. Jadi yang ketiga ialah vacuum. Seperti mana yang dikatakan tadi, ialah untuk membersihkan habuk-habuk. Maupun apa yang lebih menarik pada zaman sekarang, vacuum bukan sahaja untuk membersihkan habuk, malah sesetengah vacuum tu dia boleh juga untuk mengemop lantai dan meninggalkan hasil yang lebih bersih lah. Bila dikatakan bahawa elektromekanikal terbahagi kepada tiga komponen elektrik, elektronik dan juga mekanikal, mari kita kenal satu demi satu. Okey, pertama ialah komponen elektrik. Apakah yang dimaksudkan dengan komponen elektrik? Mari kita lihat ciri-cirinya. Komponen elektrik ialah menggunakan tenaga elektrik untuk berfungsi. Yang pertama ialah menggunakan tenaga elektrik untuk berfungsi. Ini adalah perkara yang paling jelas sekali bila kita lihat ada komponen elektrik, tentunya dia menggunakan elektrik. Okey, komponen hanya menjalankan fungsi yang tertentu sahaja. Okey, misalnya dekat sini kita bagi contoh iaitu bateri. Okey, bateri hanyalah untuk membekalkan voltan ataupun kuasa kepada untuk menggerakkan sesuatu perkakasan lah. Bila kita bercakap pasal motor pula, ini hanya berfungsi untuk memutarkan sesuatu dan tenaga kinetik itu dipindahkan kepada komponen ataupun perkakasan yang lain. Komponen lebih besar dan menggunakan voltan yang lebih tinggi. Ini jika nak dibandingkan dengan komponen elektronik. Bila kita berbincang berkenaan dengan komponen elektronik pula, dia mempunyai beberapa perbezaan lah sedikit dengan komponen elektrik. Okey, apa perbezaan ataupun ciri dia ialah, yang pertama ialah menggunakan tenaga elektrik. Okey, masih menggunakan tenaga elektrik seperti perkakasan elektrik tadi, namun dia mempunyai sambungan litar elektronik dalam perkakasan tersebut. Okey, dia mempunyai komponen-komponen yang tertentu lah, yang mana terdiri daripada IC ataupun litar bersepadu, perintang, transistor dan banyak lagi yang lain. Selalunya terdiri daripada gabungan beberapa komponen elektrik. Okey, gabungan beberapa komponen elektrik ada menjadi komponen elektronik. Apa yang membezakan komponen elektronik dan juga elektrik ialah komponen dapat menentukan fungsi tertentu berdasarkan input yang telah diberikan oleh pengguna. Contohnya pada mesin basuh, kalau kita nak keringkan sahaja, kita boleh keringkan sahaja. Kalau kita nak mode yang penuh daripada awal, daripada basuh, rinse dan juga spin, kita boleh tentukan dan mesin akan memproses secara sendirilah ataupun secara automatik. Litar elektronik berupaya untuk memproses, menentukan tindakan yang sepatutnya, malah ianya lebih pintar dan juga lebih cekap. Kita lihat pula komponen mekanikal, di mana komponen mekanikal beroperasi dengan tenaga kinetik daripada motor atau komponen elektrik. Bermaksud komponen mekanikal tidak menggunakan tenaga elektrik, malah ianya mengambil, dihubungkan dengan tenaga elektrik daripada motor
ataupun perkakasan elektrik yang lain kepadanya untuk dia menjalankan fungsi-fungsi yang tertentu lah. Secara mudahnya ini berfungsi sebagai bahagian dia bagi melaksanakan tugas yang telah diprogramkan. Kalau kita tak ada komponen mekanikal ni, mencarikan satu perkakasan tersebut tidak juga lengkap lah, kerana ini memainkan peranan yang juga penting. Okay, binaan komponen yang agak mudah dan tidak kompleks seperti komponen elektronik maupun komponen elektrik. Antara contoh yang paling mudah dapat kita berikan ialah seperti komponen mekanikal rantai, takal, bindu, tali sawat, gear. Semua ni tak menggunakan elektrik, tetapi semuanya penting dalam melaksanakan tugas dalam perkakasan kita. Jom kita lihat dengan lebih teliti berkenaan dengan komponen elektromekanikal. Antaranya ialah mesin basuh, antaranya ialah mesin basuh seperti demikian. Okey, keratan rentas mesin basuh, di mana dalam buku teks ini kita telah dibahagikan kepada komponen elektrik, komponen elektronik, komponen mekanikal dengan warna yang tertentu lah. Hijau, oranye dan juga biru. Okey, komponen elektrik berwarna hijau. Kita lihat antaranya ialah motor dan juga plug 3 pin. Okey, masing-masing mempunyai tugas yang tersendiri yang mana kita akan bincangkan nanti. Okey, komponen elektronik ialah panel kawalan dan juga sensor keseimbangan drum. Dan yang terakhir ialah komponen mekanikal iaitu takal dan juga tali sawat. Plug 3 pin yang mana kamu selalu lihat dekat rumah-rumah kamu tu terbahagi kepada 3 iaitu live, neutral dan juga earth, ataupun hidup L, neutral N dan juga bumi E lah. Okay, E yang paling atas seperti yang dilabelkan seperti demikianlah. Kalau kamu dapat lihat pada kamu punya plug pun sendiri ada label-label yang telah diberikan. Okay, earth, live dan juga earth, live dan juga neutral. Okey, plug 3 pin ialah untuk menyambung perkakasan elektrik kepada bekalan kuasa. Kalau tak sambung, tak ada kuasa untuk menjalankan perkakasan tersebutlah. Kebanyakan perkakasan elektrik di rumah menggunakan plug 3 pin. Contohnya peti sejuk dan juga mesin basuh. Jenis-jenis plug yang ada dekat negara lain adalah berbeza mengikut negara sendirilah. Jadi Malaysia menggunakan selalunya ialah 3 pin lah. Okay, motor berfungsi untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik untuk menghasilkan pergerakan, selalunya berbentuk putaran, di mana ini akan disambung ataupun dihubungkan kepada rantai bagi memusingkan ataupun bagi memusingkan suatu perkara lah. Kita beralih pula kepada komponen elektronik, di mana panel kawalan ialah terdiri daripada beberapa papan litar yang dipasang dengan komponen-komponen elektronik kepada mikro pengawal. Okey, apakah fungsinya? Panel kawalan mengawal keseluruhan sistem elektromekanikal. Contohnya mengawal kelajuan putaran drum mesin basuh. Kalau mesin tersebut mempunyai banyak muatan, maka ianya akan sesuaikan, akan perlahankan sedikit. Sensor ialah peranti yang dapat mengesan perubahan persekitaran seperti cahaya, haba, tekanan, kelembapan dan sebagainya lah. Okay, sensor akan mengesan perubahan dan menghantar isyarat elektrik kepada panel kawalan untuk tindakan selanjutnya. Contohnya apabila sensor mengesan ketidakstabilan putaran drum mesin basuh, drum tersebut akan memberhentikan ataupun berhenti berputar. Baik, sensor berbeza mengikut perkakasan kita lah. Kalau contohnya ketuhar, di mana sensor tersebut berfungsi untuk menentukan sama ada makanan ini berapa suhu yang sesuai, yang sedap untuk kita masak dia. Okey, menentukan suhu tertentu. Okey, yang ketiga ialah komponen mekanikal iaitu takal. Takal ialah roda yang mempunyai alur rim yang sesuai dipasang dengan tali ataupun rantai pada dia. Kalau kamu dapat lihat pada bawah drum mesin basuh tu ada takal. Berfungsi untuk menggerakkan sesuatu objek seperti memutarkan drum mesin basuh setelah dihubungkan dengan motor menggunakan tali sawat. Okey, motor akan berputar, okey, dihubungkan dengan tali sawat, kemudian akan memindahkan tenaga kinetik tersebut kepada drum kita lah melalui takal kita. Okey, tali sawat ialah sejenis tali yang menghubungkan dua ataupun lebih takal. Okey, berfungsi untuk memindahkan putaran yang telah dihasilkan oleh motor kepada takal kita. Seterusnya ialah gear, merupakan susunan roda yang bergigi yang dihubungkan dengan roda bergigi yang lain. Okey, diletakkan sekali supaya mereka dapat berputar mengikut apa yang dimaukan oleh perkakasan tersebutlah. Bagaimana dia menyilang ataupun dia menegak itu adalah ketetapan yang mana ditentukanlah.
Kedua gegancu dihubungkan melalui rantai untuk memindahkan pergerakan. Okey, macam tadi dah ada gear, okey, satu besar dan satu kecil dan dihubungkan menggunakan rantai besi. Okey, bahagian yang terakhir ialah operasi mesin basuh iaitu spin. Okey, yang pertama ialah bekalan kuasa elektrik disambung melalui mesin basuh melalui plug 3 pin. Tekan butang on pada panel kawalan, mesin basuh berada dalam keadaan sedia untuk melakukan tugas. Okey, tekan pada butang spin yang ketiga untuk memproses mengeringkan pakaian. Yang keempat, tekan pada butang start, panel kawalan menghantar arahan kepada motor dan selesa keseimbangan drum. Jadi panel kawalan secara automatik menghantar arahan spin kepada motor. Okey, motor memusingkan takal yang dihubungkan melalui tali sawat. Takal akan memusingkan drum pada kelajuan tinggi untuk mengeringkan pakaian. Sensor keseimbangan nombor 6, drum akan menghentikan putaran drum sekiranya putaran tidak seimbang. Okey, kalau tak seimbang, maka mungkin kita perlu untuk letakkan secara seimbang dulu, barulah dia boleh berputar secara biasa. Dan nombor 7, drum akan berhenti berputar mengikut masa yang telah ditetapkan. Setakat itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bertemu lagi pada video pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.